Ta'ala akan meninggikan, mengangkat darjat orang-orang yang apa? Pertama, orang itu bila dia nak berilmu, dia mesti ada iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina amanu. Orang-orang yang beriman semua akan dinaikkan darjat oleh Allah Ta'ala. Sebahagian dari orang-orang yang beriman itu minkum, kata Allah Ta'ala. Min, ya, daripada setengah ataupun sebahagian kum, daripada kamu semua. Jamak bukan, ya, minkum kan. Kalau minkah mufrad, ya. Kalau minkuma muthanna, minkum jamak. So adalah, ya, ilmu nahwu. Ingat lagi, ya, alhamdulillah, hakadha, ya. Jadi tak semua orang yang beriman itu diangkat oleh Allah Ta'ala, ya, tetapi sebahagian daripada beberapa orang-orang yang beriman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan utul ilma, dengan mereka itu diberikan ilmu, ya, diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mereka diberikan ilmu? Yaitu orang-orang ini menuntut ilmu, ya. Orang-orang ini menuntut ilmu. Sudah terang yang dijelaskan. Menuntut ilmu di sini adalah ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pula kalau orang itu tidak menuntut ilmu ukhrawi? Katakan dia pergi luar negeri, dia belajar dia menuntut ilmu, jadi bila dia balik negeri dia jadi lawyer ke, dia jadi apa? Dia jadi judge ke, ataupun dia jadi doktor ke, apa ke? Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu, perbuatan itu perlu dengan niat. Dan setiap apa? Setiap dari apa yang wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan seperti apa yang dia niat. Ya. Maka kalau dia niat itu untuk menuntut ilmu, maka dia akan menuntut ilmu, ya. Tetapi menuntut ilmu yang dimaksudkan di sini, Nabi SAW memberi contoh, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Udkhul dakhil. Inggris ma'auladin. Barang siapa yang menuntut ilmu kerana Allah dan kerana Rasulullah, maka dia akan dapat kerana Allah dan kerana Rasulullah. Tapi barang siapa, Nabi kasih contoh, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ya, ada orang salah faham hadis ini. Tengok, dia musafir kerana apa? Dia nak kahwin. La, maksud Nabi yankihuha, ya, nikah di situ adalah apa? Orang itu bermusafir kerana apa? Dia nak cari pangkat, dia nak cari nama, ya, dia nak cari nama, dia nak cari populariti, dia nak cari lid dunia, dia nak kumpulkan dunia, biar jadi kaya, biar jadi senang. Maka bagaimana? Ini adalah contoh orang yang berhijrah bukan kerana Allah dan bukan kerana Rasul. Maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Maka kalau dia nak populariti, maka dia akan dapat populariti saja, tapi dia tidak akan dapat taqarrub ila Allah. Dia tidak akan dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kena ingat, bila kita nak menuntut ilmu, betul-betul menuntut ilmu kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu-dulu menuntut ilmu bagaimana? Mereka menuntut ilmu, apabila datang surat-surat, mereka tak buka surat tersebut. Ya, diperjelaskan gambar guru kita ni, Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau dulu belajar dengan gurunya, iaitu Allahyarham Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan juga sekaligus mertuanya Habib Umar ini, ya, ayah mertua Habib Umar. Bila Habib Umar habis belajar, baru Habib Muhammad bin Abdullah Haddar kasih surat. Banyak surat envelope, tak dibuka. Bila buka, baru dapat tahu yang ini keluarga, ada yang kahwin, ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang begini, ada yang... Kenapa tak dibuka? Supaya tidak terganggu. Orang belajar itu tak terganggu. Jadi bagaimana awak pergi belajar, jangan hiraukan urusan di
urusan dekat, urusan di negara awak, keluarga awak, jangan hiraukan. Ya, mak kahwin lagi ke, bapak kahwin lagi ke, datuk meninggal ke, nenek meninggal ke, abang awak dapat anak ke, kakak awak mengandung ke apa ke, taruh tepi ni semua. Ya, mak jual rumah ke, beli rumah ke, ya, bagaimana sekalipun lah, ya, apa sekalipun, ni semua tolak tepi, jangan ambil tahu. Tak mau tahu. Ustaz dulu belajar, apa terjadi dekat rumah, Ustaz tak tahu. Tak tahu. Bila balik, barulah dapat tahu yang ini begini, yang ini begini, saudara ni begini, makcik ni begini, pakcik ni begini, sepupu ni begini, baru dah tahu. Tak mau ambil tahu je semua. Belajar betul-betul belajar, sungguh-sungguh belajar. Ya, ikhlaskan niat belajar. Orang menuntut ilmu ini pahala dia besar. Nabi SAW bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan, man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Ya, orang itu menuntut ilmu kerana Allah, maka Allah akan bukakan jalan untuk orang tersebut menuju ke syurga. Maksud menuju ke syurga tu apa? Urusan dunia, urusan akhirat, semua settle. Jangan awak fikir-fikirkan, oh ini aku pergi Azhar Syarif, ya, Universiti Azhar, nanti balik aku nak jadi apa ya? Kalau aku jadi ustaz, banyak ke duit aku? Ya, tak, jangan fikir itu semua, tak mau. Biar Allah yang atur. Awak serahkan diri awak, tawakal kepada Allah Ta'ala, tuntut ilmu betul-betul, ya, jalan mesti betul, ikhlaskan hati, jangan sibuk dengan urusan dunia, jauh pelihara diri dari maksiat, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan apa, dengan Instagram lah, YouTube lah, apa segala macam, WhatsApp segala macam, jangan sibuk. Kalau boleh matikan handphone, jangan sibuk, tak perlu, tak payah, udah habis cerita. Belajar, konsentrate belajar. Ya. Dan Nabi SAW jelaskan apa? Tidaklah berkumpul dalam suatu rumah, di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab, iaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mereka apa? Mempelajari sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, sakinah, dan diliputi mereka rahmat, dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisi mereka. Maksudnya bagaimana? Ya, Nabi SAW jelaskan, orang yang menuntut ilmu ini dia akan berkumpul. Dia akan apa? Mempelajari Al-Quran. Maksud Al-Quran, selain daripada Al-Quran, apa isi kandung Al-Quran, mereka belajar. Apa isi kandung Al-Quran, mereka belajar. Isi kandung Al-Quran, ada ilmu fiqah, ada ilmu tafsir, ada berbagai macam ilmu, perlu dicedok dan perlu dikaji. Ya, dalam Al-Quran juga ada ilmu grammar, betul tak? Grammar, lughatul Arabiyah, sawalah, ya. Ada ilmu nahu, ada af'al, ada asma, ada ahruf, hakadha, ya. Ya. Mereka belajar begini, Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan, berarti apa? Orang itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat berarti dia dapat taufik, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat lagi satu pesan Ustaz, jangan lupa. Setiap apa ilmu yang awak belajar, perlu awak mempunyai penghormatan kepada ilmu tersebut. Mesti hormat ilmu. Kitab yang awak pegang, itu kitab guru awak. Ta'zimul kutub.
pen, pensel ataupun apa sahaja alat-alat yang awak gunakan untuk menulis, maka alat-alat untuk menulis itu adalah apa? Guru awak. Pen ini jangan awak campak sembarang-sembarang. Kalau awak gunakan mistarah, kalau awak menggunakan ruler, mimsaha, eraser, ya, correction pen dan sebagainya, jangan campak sembarang-sembarang, tak boleh. Dan juga jaga diri awak. Seorang penuntut ilmu itu perlu jaga dirinya. Salah satu dia jaga diri dia apa? Dia seharusnya selalu jaga dengan berwudu. Selalu dia berwudu. Seorang penuntut ilmu tidak boleh solat dengan sendirian. Perlu dia solat dengan berjamaah dan awal waktu. Ya, jangan lengah-lengahkan solat. Seorang penuntut ilmu berkata, Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an, ma yusamma bi talibul ilm, tidak dinamakan seorang itu talib ilm, penuntut ilmu, ya, kalau dia meninggalkan apa? Qiyamul lail. Itu bukan talib ilm. Jangan tinggalkan qiyamul lail walau raka'atin, walaupun 2 rakaat. 2 rakaat qabla adzan al-fajr. Ya. Kata Habib Umar apa? Al-kaslan, talib ilm kaslan, ya, yastayqid min an-nawm sa'a qabla al-fajr. Hadha talib ilm kaslan. Ya. Seorang penuntut ilmu yang malas, ini lazy, a lazy student. Kalau dia bangun 1 jam sebelum subuh, ini lazy student. Ya, seorang penuntut ilmu, dia kalau tidur bagaimana? Cukup dia tidur antara 4-5 jam dah cukup, kifayah, khalas. Seorang penuntut ilmu, mayanam bilil. Ya, seorang penuntut ilmu dia tak tidur waktu malam. Ya, yagum bilil. Wa yarka' wa yasjud wa yataqarrab ila Allah. Seorang penuntut ilmu itu malam tu dia bangun, dia rukuk, dia sujud dan dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Dan ingat lagi satu. Ya, apa dia? Jauhkan diri daripada maksiat. Jauhkan diri daripada maksiat. Ustaz pun tak tahu dekat negeri Mesir bagaimana keadaan dia. Ustaz tak pernah pergi Mesir. Ustaz tak pernah belajar dekat Mesir. Ya, Ustaz tak tahu bagaimana. Tapi jaga diri awak. Jangan maksiat, jangan maksiat. Jaga mata, jangan maksiat dengan mata. Jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga kaki, jaga hati, jangan maksiat. Ya. Awak mau dapatkan ilmu yang barakah. Apa Syekh Waqi', ya, guru Imam Syafi'i memperjelaskan apa? Ya, al-ilmu nurullah, ilmu itu ibarat cahaya Allah, iaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Taala ni tak akan sampai kepada seseorang talib ilm kalau talib ilm itu apa? Kalau orang itu apa? Tidak meninggalkan tarkul ma'asi, kalau dia tidak meninggalkan maksiat. Maka dia perlu tinggalkan maksiat. Ya. Dia perlu tinggalkan maksiat. Dan orang yang menuntut ilmu ini, malaikat senantiasa payung dia. Doa dia mustajab. Doa dia mustajab. Selangkah awak keluar dari rumah awak, itu malaikat payungan awak. Maka jaga diri baik-baik. Dan ingat, ya, beberapa lagi pesan-pesan yang Ustaz nak sampaikan ini adalah apa? Sebelum awak berangkat nanti, sekiranya semua sudah selesai, ya, awak nak berangkat pergi Mesir, ya, sebelum awak keluar rumah, jumpa ayah dan ibu awak. Siapa yang ada ayah saja ataupun ada ibu saja jumpa. Siapa yang ada ayah dan ibu jumpa. Siapa yang ayah atau ibunya sudah meninggal, pergi ziarah kuburnya. Apa awak buat? Suruh ayah dan ibu duduk atas kerusi. Awak melutut di depan orang tua awak. Melutut di depan orang tua awak. Ini Ustaz buat dulu. Ustaz buat dulu. Melutut di depan orang tua awak. Pegang kaki mereka, cium lutut mereka, lafazkan kepada mereka. Apa dia? Cakap dengan orang tua awak. Ayah, ibu, saya nak keluar. Saya nak teruskan saya punya pelajaran ke Universiti Azhar. Jadi saya minta redha, saya minta restu, saya minta doa. Dan awak kena declare pada kedua orang tua awak. Declare apa? Saya selama ni memang banyak dosa, walaupun awak rasa awak tak ada dosa. Sebab apa? Awak nak berkat perjalanan awak.
Ilmu tu nak berkat mesti dapat doa orang tua. Ridha Allah fauqa ridhal walidain wa sakhat Allah fauqa sakhatal walidain. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhanya Allah terletak ke atas ridha orang tua dan murkanya Allah terletak di atas murkanya orang tua. Ingat, jangan lupa ini. Jangan lupa ini. Dan seorang talib ilm tak pernah tinggalkan puasa tatawwu, puasa sunnah. Jangan tinggalkan puasa sunat. Hari Senin, hari Khamis puasa. Kalau tak boleh puasa hari Senin dengan hari Khamis, puasa 3 hari berturut-turut, ya, daripada bulan Islam. 13, 14, 15. Sah? Betul? Ayamul Bid bilang dia. Ayamul Bid, hari-hari yang putih puasa. 13, 14, 15 bulan Hijrah, bulan Islam puasa. Talib ilm tak pernah tinggalkan. Ya. Talib ilm tak pernah tinggalkan. Dan dinamakan talib ilm, dia ada kawan. Salah satu daripada kawan dia, kitab. Apa lagi kawan dia? Qalam, pen. Apa lagi kawan dia? Siwak. Apa lagi dia punya kawan? Apa lagi kawan dia? As-subhah, tasbih. Apa lagi kawan dia? Sajadah untuk dia solat. Ya, kadang-kadang kita tengok ulama-ulama, Diorang pakai shawl, dia gantung sini. Itu dijadikan sejadah. Dan di samping itu kawan dia lagi apa? Kawan yang betul-betul kawan lah. Ya, seperti kawan yang bagaimana? Cari kawan yang baik, jangan cari kawan yang tak baik. Cari kawan yang boleh apa? Yang boleh apa? Yang boleh apa? Selalu mendorong awak kepada kebaikan. Ya. Awak punting, tak pergi kuliah, ya. Kawan awak tegur, kita jauh-jauh datang sini, habis kau asyik tidur je. Awak tak boleh marah kawan awak tersebut. Dia nasihatkan awak, ambil itu nasihat. Kata, ya, awak akan pergi ke Mesir, tak ada saudara mara, tak ada orang tua dekat sana, hidup sendiri. Bagaimana tu hidup sendiri? Pengalaman Ustaz keluar daripada Singapura pada tahun 1992. Dan Ustaz balik ke Singapura pada tahun 2008 tahun. Ustaz tinggalkan Singapura. Ya. Setelah itu, pada tahun 2000 tu juga Ustaz berangkat ke Hadramaut. Dan Ustaz selama sampai tahun 2005, 5 tahun Ustaz tak balik. Bayangkan, 92 sampai 2000, 8 tahun. Balik sekejap saja, 2 minggu ataupun 3 minggu. Lepas tu berangkat ke Hadramaut. 5 tahun. 8 campur 5 berapa? 13 tahun Ustaz tinggal. Tak tahu pun. Tahu-tahu Ustaz dulu keluar dari Singapura, naik bas, naik MRT. Awak tahu dia punya kad macam mana? Kad dia kecil, tipis saja kad dia. Kad dia sekarang kan tebal kan? Kad dia tipis. Awak masuk kad tu keluar balik. Ambil. Lepas tu sekarang kad tu berubah, tak ada masuk, tag kad tu sekarang. Ustaz balik dulu bingung, nak naik MRT tak tahu macam mana. Pergi MRT, pergi Woodland, nak balik Jucat tak tahu, telefon mi asal tak tahu balik mi, nangis takut nak balik. La haula wala quwwata illa billah. Tak tahu perkembangan Singapura, tak tahu dulu. Tahu balik tengok Singapura, wah ada ni ada, bingung je kita. Tak mau tahu urusan Singapura, tak mau tahu. Nah, lagi satu. Setiap orang yang belajar pasti dia akan habis belajar, betul tak? Bila dia habis belajar berarti dia graduate. Awak dulu belajar di Madrasah Al-Junaid, awak dah graduate di Madrasah Al-Junaid, nak teruskan lagi belajar. Baik, bila awak dah habis belajar, buat apa bagus? Buat apa bagus habis belajar? Baliklah Ustaz tak belajar. Baik, bila dah balik tu buat apa bagus? Nak kena tahu buat apa bagus. Satu, ingat, ambil nasihat Ustaz ni. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, guru Futuh Ustaz, memperjelaskan apa? Ya, bila kau balik ke negeri engkau, Habib Umar kalau dalam bahasa Melayu macam ni lah. Bila balik ke negeri, jangan buka majlis, jangan buka kelas. Saya boleh mengajar kitab ini tak mau. Apa dia? Hadir kelas, hadir majlis. Hadir majlis siapa? Cari di negara kita di Singapura ini ulama-ulama, ya, yang ada
hadir majlis mereka. Walaupun kita ada ilmu, kita tahu, alah ini ustaz ni dia terangkan bab sembahyang, rukun sembahyang, aku tahulah rukun sembahyang lah, aku pun boleh baca tu kitab lah. Jangan jadi orang yang tawadu. Ya. Kadang-kadang nanti bila awak pergi Mesir, awak akan jumpa dengan ulama besar-besar. Sebahagian dari ulama tersebut dia tak mengajar dekat universiti, dia mengajar dekat rumah-rumah. Awak kalau ada waktu, pergi talaki dengan dia, pergi baca kitab dengan dia, ambil ilmu dia. Ya, mereka ulama besar-besar. Balik Singapura tengok, alah ustaz ni aku kenal lah dulu. Jangan, tak boleh. Kita ada ilmu, mesti ada akhlak. Tak boleh salah-salahkan orang. Ini ustaz ni bodoh, ustaz ni bodoh, ustaz ni bodoh. Jangan, tak boleh. Ya. Ustazah ni bodoh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Oh, guru saya dulu dekat Mesir semua orang Arab. Ini apa ustaz? Boyan, Melayu, Jawa, India. Tak payah sudah. Saya nak jadi orang Arab je. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ya. Dulu ustaz balik, apa ustaz buat dulu? Ini ustaz kongsi dengan awak. Ustaz buat dulu, apa ustaz buat? Hari Selasa, ustaz pergi Masjid Kasim, belajar dengan Ustaz Fauzi, Ustaz Tengku Fauzi. Ustaz belajar kitab apa? Kitab Siyarus Salikin. Ya, kitab bahasa Melayu tau. Ya, kitab bahasa Melayu. Hari Rabu, ustaz pergi Pasir Ris, ya, hadir Roha Syekh Umar Al-Khatib, ya, di rumah Amir Ibrahim Madhaj. Hari Khamis, ustaz pergi Masjid Ba'alawi, hadir masjid Majlis Ratib Sayyidina Imam Umar Al-Attas yang dipimpin oleh Habib Hasan Al-Attas. Habis itu ustaz ke rumah Habib Ahmad bin Muhammad bin Smith. Ya, Allah yarham Habib Ahmad bin Muhammad bin Smith, ada majlis roha dekat situ. Ya. Hari Jumaat ustaz tak buat apa-apa, ustaz duduk rumah mengaji seorang-seorang. Ya, mengaji seorang-seorang. Hari Sabtu dengan hari Ahad pagi, ustaz pergi rumah Allah yarham Habib Abbas. Habib Abbas dulu hari Sabtu pagi pukul 8 baca kitab sampai pukul 9, pukul 10 nanti baca maulid Habib Ali Habsyi Simtud Durar sampai jam 11 habis. Hari Minggu Habib Abbas baca kitab dari pukul 8 sampai pukul 11 pagi, baca kitab dah habis. Ya. Tapi setiap bila ustaz habis majlis, ustaz akan jumpa dengan guru yang mengajar majlis tersebut. Ya. Ustaz beri salam, ustaz salam dia, ya, ustaz minta doa dari dia dan ustaz kenalkan diri ustaz. Nabi Umar bilang apa? Jangan pakai sarban, jangan pakai jubah, jangan pakai gamis. Jangan, tak payah, tak payah, tak payah. Jadi ustaz pakai apa? Ustaz pakai kain dengan baju kurung dah pergi. Ya. Sampai ada dekat masjid, ustaz masuk masjid, ada orang, tepi ya. Ada sampai jotos kepala ustaz, tepi ya. Ustaz tengokkan dia. Ustaz pun tepi. Tak apa. Tapi tahu bila orang tu, alamak, dia ni dulu aku jotos kepala dia, alamak, dia gantikan Ustaz Fauzi lah. Ustaz minta maaf, dulu saya jotos kepala Ustaz. Tak apa. Orang tak kenal tak apa. Dan Habib Umar jelaskan apa? La tatlubud dunya was-sidq wal maqam, utlub ridha minal khaliq. Ya, jangan minta dunia, jangan minta pangkat dari orang. Ya, jangan minta orang puji kita, tak mau. Minta ridhanya Allah. Nanti semua datang sendiri. Nanti semua datang sendiri. Ya, minta ridhanya Allah. Awak dapat ridhanya Allah, urusan dunia semua alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ustaz nak kahwin, dapat isteri cantik, alhamdulillah. Sampai sekarang lawa, subhanallah. Nak kahwin lagi pun dia fikir, tak payah, satu cukup lah habis kita. Ya, ya. Rezeki alhamdulillah, ya. Daripada ada satu anak sampai ada 4 anak, masya-Allah, subhanallah, ya. La ilaha illallah, ya. Ada tanya, "Abi ustaz, majlis Rasulullah ni macam mana?" Asal usul majlis Rasulullah, ustaz seorang aja baca. Hari Senin malam Selasa, seorang-seorang baca Maulud Habib Umar, nangis-nangis, rindukan Habib Umar. Nangis baca. Sampai Habib Munzir datang. Ya. Habib Munzir datang. Akhirnya Habib Munzir selalu apa? Allah yarham
Habib Munzir selalu buat apa? Selalu Habib Munzir memberikan ustaz semangat. Baca terus Habibi Maulid Dia Ulami ini. Jangan takut. Antum gak usah gusar, gak usah bingung. Pasti turun pertolongan dari Allah. Jangan takut. Alhamdulillah, sikit ada seorang datang, ya. Akhirnya seorang tu apa? Dengan ustaz. Lepas tu datang lagi seorang, datang lagi. Alhamdulillah, akhirnya terdiri majlis Rasulullah. Oh, asal majlis Rasulullah tak ada tempat. Kalau mau ustaz ni sorang-sorang ustaz baca. Ya. Dulu nak baca maulud pun siapa nak baca maulud ni adalah ya, jemputlah siapa-siapa yang boleh baca. Ya. Habislah dia pukul kumpang ke, dia pukul tabla ke, dia pukul gasak lah, tak apa. Ya. Yang penting jadi tu majlis maulud. Ya. Sampai terdiri majlis Rasulullah tak ada tempat. Ya, tak ada tempat sebab dah makin ramai. Akhirnya alhamdulillah dapat dekat masjid. Itu pun apa? Ya, itu pun apa? Yang tukang baca munsyid berapa orang aja? 1-2 orang aja. Hadrah tak ada. Tak ada orang main kumpang, tak ada. Bertahun dulu. Alhamdulillah akhirnya jumpa dengan pelatih awak ni. Alhamdulillah Haji Kamaruddin ada dengan kita kat sini. Ya, banyak jasa dia, subhanallah. Ya, membantu majlis Rasulullah, ajar anak-anak main hadrah. Ya, asal usul yang main hadrah siapa ni? Abang Syazwan, Abang Akid, ya. Kadang-kadang kena marah dengan Ustaz kena marah, tak meja. Oh, marah tak. Ya. Abang Zikri baru masih. Ya. Ya. Alhamdulillah sekarang masya-Allah. Ya, dah ada munsyid, dah ada hadrah, dah ada macam-macam dah, alhamdulillah, subhanallah. Ini semua barakah. Macam mana boleh dapat barakah? Salah satu darinya adalah apa? Jalan mesti betul. Jangan kita ingat, wah, tengok Ustaz Hasan sekarang dah ada majlis Rasulullah, mesti orang datang hormat dia. Ada niat macam gini, rosak majlis, tak boleh. Ustaz selalu minta sama Allah, biarkan majlis ni kecil, yang penting semuanya berkat, semuanya ikhlas, dapat ridha Allah Ta'ala. Dan siapa nak hadir majlis Rasulullah, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dapat hadir. Dan siapa nak join, masuk dalam tim majlis Rasulullah, mudah-mudahan Allah yang undang dia masuk, bukan ustaz panggil dia, tak ada. Sebab kalau kita undang orang, ya, marilah ikut ustaz punya majlis. Awak dah pandai, awak tinggalkan ustaz. Tapi kalau Allah yang pilih awak, tak ada, awak akan kekal. Hakadha, begitulah dia. Ya, begitulah dia. Ingat, habis belajar balik ke tanah air, jangan jadi orang yang sombong. Ya, jangan jadi orang yang takabur. Macam mana awak dulu belajar, cari guru-guru, ya, duduk dengan mereka, baca kitab dengan mereka, roha dengan mereka, madras dengan mereka. Ya, hakadha, begitulah dia. Sikit sebanyak apa yang boleh ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini semua mendatangkan keberkatan untuk awak semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati awak. Ya, mudah-mudahan difutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mana apabila awak belajar, awak mendapatkan kelebihan dan keberkatannya. Dan sesiapa kelak yang akan belajar dengan awak, mudah-mudahan orang itu juga mendapatkan kefutuh dan berkahnya ilmu tersebut, sampailah kita balik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sebelum kita tutup majlis ni, ya, Ustaz atas nama Majlis Rasulullah Singapura mengucapkan jutaan terima kasih kepada awak semua. Selama ni awak sama-sama dengan Ustaz, ya, di dalam majlis Rasulullah, ya. Dia sama ada majlis itu di rumah Ustaz, ataupun di rumah orang-orang lain, ataupun di masjid, ataupun di dalam Singapura, ataupun sampai keluar Singapura, ya. Dan juga Ustaz atas nama family Ustaz, atas nama majlis Rasulullah, sekiranya kalau Ustaz ada buat salah dengan awak, ya, mungkin Ustaz marah-marah awak ke, tengking-tengking awak ke, ataupun apa sajalah, ya,
Kalau ustaz ada salah dengan awak, minta maaf banyak-banyak, ya. Maafkanlah ustaz dan doakan ustaz, mudah-mudahan ustaz panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalau ada rezeki ustaz boleh jalan-jalan pergi Mesir, boleh ziarah awak jalan-jalan, ya. Tapi sekiranya ditakdirkan oleh Allah, ya kita tak tahu, ini semua takdir Allah Taala, kudrat Allah Taala. Tahu rukun iman kan? Ya, takdir Allah Taala. Katakanlah lepas awak beberapa hari pergi Mesir, dah bertahun ke pergi Mesir, tahu-tahu dengar berita ustaz meninggal, ustaz mati. Ya, apa buat? Doakan ustaz. Ya, doakanlah ustaz. Ya, sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Wallahu alam, tak tahu. Ustaz mati dulu ke, awak mati dulu ke, wallahu alam, tak tahu. Ya, tak tahu. Hakala, begitulah dia. Ya. Dan juga apa selama ni awak belajar dari ustaz, sikit-sikit lah. Ustaz pun tak pandai, ilmu ustaz pun tak adalah banyak mana, sikit-sikit saja ilmu ustaz, ya. Jadi apa yang awak belajar, ya, mudah-mudahan semuanya ilmu tersebut menjadi barakah insya-Allah. Dan seperti mana ustaz mendapatkan ijazah sanad ta'limul muta'allim, ya, sanad ilmu, sanad berguru, sanad ijazah daripada Habib Umar bin Hafid sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dengan itu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir Hasan Saifur Rijal menuntut ilmu daripada guru Sayyidul Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana beliau menuntut daripada gurunya Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, yang beliau menuntut ilmu daripada gurunya Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri, dan beliau menuntut ilmu daripada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habashi Sahibul Maulid Simtud Durar, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur Sahibul Fatawah Sahibul Kitab Bughiyatul Mustarshidin, yang ia berguru kepada gurunya yaitu Al-Qutub Al-Habib Sahibul Masilih Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang beliau berguru kepada gurunya Al-Qutub Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Hamid bin Umar Ba'alawi, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Da'wah Wal-Irsyad wa Ghawthil Ibadi Wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang beliau berguru kepada gurunya Al-Qutub Al-Anfas Sahibul Ratib Al-Attas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Husain bin Abu Bakar, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman Syihabuddin, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Ainul Mukashifin, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Sakran Ibnu Sayyidina Al-Imam Syekh Abdul Rahman As-Saggaf, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Qutub Sayyidul Imam Al-Habib Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Saggaf, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Habib Muhammad Maula Dawila, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Habib Ali bin Alawi Al-Ghuyur, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Al-Habib Alawi Al-Ghuyur bin Faqih Al-Muqaddam, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Ali bin Muhammad, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidul Imam Muhammad
Sahibul Mirbat, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Sayyidina Imam Alawi bin Muhammad, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Sayyid Muhammad bin Alawi, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Sayyid Alawi bin Ubaidillah, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Muhammad An-Naqib, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Ali Al-Uraidi, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam As-Sajjad Imam Ali Zainal Abidin, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Asy-Syahid Al-Imam Husain bin Ali, yang beliau berguru kepada gurunya Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, yang beliau berguru kepada gurunya yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad perguruan Ustaz yang Ustaz dapat dari Habib Umar. Seperti mana awak mendengarkan sanad ini, ya, nanti insya-Allah Ustaz akan bagi-bagikan sanad ini. Begitu juga pada malam hari ini Ustaz ijazahkan kepada awak semua sanad perguruan Ustaz. Wabil haqqi falnakhudh an tariqatihim yadan biyadin ila maqamin nubuwah. Ajastukum kama ajasani Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib. Qulu qabiltu. Qulu qabiltu ijazah. Qulu qabiltu ijazah lillahi ta'ala wa lirrasul sallallahu alaihi wasallam ala man nawa aslafuna salih ala man nawa شيخنا ومربينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوسى. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوسى. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد واصفه القلب واعفو أنفا. يا ربي صل على محمد واصفه القلب واعفو أنفا. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد أحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد أحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على
محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المهتد من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وعبانا. وآلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام أمددي لك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما عدا عاد المودة هيج الأشجانا. ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وأهلها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن دعشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء والعين تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذانا. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أنبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفيد من غفلة عن ذا وكن يقظانا. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا.
لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزها أنا صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا صلى الله عليه وأمره الله أماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي دنيا شفاعته لكل هول منا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. وبشروا أكوانهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شاف ومشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. أولاد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول نادي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من وعد تقصر عن عطاء نعانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد اللهم صل عليه. كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. فيه الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكان صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى بذلك شانا صلى الله عليه. وفد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنان صلى الله عليه. فهناك كيف علم برفه لإسماعيل كان لأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها هذا اللطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جمع علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. اتهمت في بطنها فاستبشرت ولدى مخاض فأدرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوق ميلاد مشفعها بين فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin wa laqad ashartu li na'di man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana wallahu أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا علينا بفضل منك طلعة أحمد في بحر عين الرضا تعالى يا الله به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من هدانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واحسن ختمنا عند الممات وأصلح ركبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا ونصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع يا الله يا ربي يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين berkatilah majlis kami pada malam hari ini ya Allah. Anak-anak hadrah kami sebahagian daripada mereka akan meneruskan perjalanan mereka ke bumi para anbiya dan bumi Imam Syafi'i dan bumi Imam Ghazali di kota Mesir ya Allah, di pelajaran di sekolah Jamiatul Azhar Asy-Syarif. Maka selamatkan perjalanan mereka ya Allah, kurniakan mereka ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang barakah ya Allah. Jauhilah mereka dan peliharalah mereka daripada gangguan jin dan syaitan, dan peliharalah mereka daripada sifat-sifat yang boleh merosakkan
pembelajaran mereka. Dan ya Allah ya Rabbi ya Karim, dengan berkat bulan Rajab ini ya Allah, bulan istighfar, bulan taubat kepadamu ya Allah, peliharalah diri mereka daripada sifat-sifat bongkak, sifat-sifat sombong, sifat-sifat bangga diri, sifat-sifat ujub, sifat-sifat yang dapat mengkotorkan hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, kami bertawassul kepada guru besar kami Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jadikanlah mereka daripada di antara pilihan-pilihan kekasih-kekasihmu al-ulama warathatul anbiya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti mana kau selalu kumpulkan kami di bawah naungan panji Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak perjalanan mereka juga kumpulkan mereka dan tetapkan perjalanan mereka di bawah panji payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ahli keluarga mereka yang akan mereka tinggalkan ya Allah, peliharalah ahli keluarga mereka ya Allah. Ayah ibu mereka ya Allah, kurniakan kesihatan, kurniakan pemeliharaan, kurniakan segala kebaikan ya Allah. Ayah dan ibu mereka yang telah meninggal ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, cahayakan kuburan mereka, luaskan kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka, dan tempatkan mereka di syurga Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berat hati ini untuk berpisah dengan mereka, tetapi apakan daya ya Allah, mereka akan meneruskan perjalanan ya Allah. Maka tatkala mereka berpisah, walaupun jasad kami berpisah, jangan kau pisahkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bumi kami, negara kami Singapura sedang dilanda penyakit ini ya Allah, penyakit corona ya Allah, dan juga negara-negara lain yang sedang dilanda penyakit corona ya Allah. Dengan berkat bacaan Maulid Ad-Diya'ul Lami dan dengan berkat bulan Rajab ini ya Allah, angkatlah penyakit ini ya Allah, angkatlah penyakit ini ya Allah, angkatlah penyakit ini ya Allah. Kurniakan kesihatan ke atas semua umat manusia ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, selamatkan Kaabahmu ya Allah, selamatkan Masjidil Haram ya Allah, selamatkan Masjid Nabawi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, dan selamatkanlah Masjidil Aqsa ya Allah. Selamatkan negara kami Singapura dan juga negara-negara yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Kau telah memerintahkan kepada kami, ud'uni fastajib lakum, mintalah kepadaku maka akan kukabulkan. Nah, inilah kami ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, segenap apa permintaan kami kabulkan ya Allah, segenap segala hajat-hajat kami mustajabkanlah ya Allah, segenap amal ibadah kami baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang besar yang kecil, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu ya karim.